الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalimah tayyibah, beriman kepada perkara gaib. Ayat Al-Quran ke-18. Wa qala Allah Ta'ala wa laqad atayna Dawuda binna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wa tayra wa alanna lahul hadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud alaihi salam limpah kurnia daripada kami, sambil kami berfirman, hai gunung ganang, berulang-ulanglah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud alaihi salam, dan wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya, dan kami telah melembutkan besi baginya. Sabah ayat 10. Wa qala Allah Ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Al-Qasas 81. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu kami menenggelamkan dia bersama-sama rumahnya hingga tertimus dalam tanah. Maka tidaklah dia mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya dari azab Allah, dan dia pula tidak dapat menolong dirinya sendiri. Al-Qasas 81. Wa qala Allah Ta'ala fa auhayna ila Musa an idrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kulli firqin qad tawdil azim. Asy-Syu'ara 63. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu kami wahyukan kepada Musa alaihi salam, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Setelah dipukul, maka terbelahlah laut itu menjadi seumpama beberapa lorong. Lalu air pada tiap-tiap bahagian yang terbelah itu menjadi terangkat seperti gunung yang besar. Asy-Syu'ara ayat 63. Alhamdulillah tuan-tuan beliau, pagi ini kita membaca 3 ayat Al-Quran, 3 ayat Al-Quran di bawah tajuk kalimah tayyibah, iaitu beriman kepada perkara yang gaib. Ayat Al-Quran ke-18 didatangkan oleh pengarang daripada surah Sabah ayat yang ke-10. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ بِنَّا فَضْلًا. Allah kata, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud, iaitu minna fadla, dengan limpah kurnia yang banyak. Yang mana Nabi Daud ni Allah Ta'ala berikan dia kelebihan yang banyak. Iaitu disebutkan yang pertama, dalam ayat ini disebutkan, ya jibalu awwibi ma'ahu. Itu hai gunung-gunung.
berulang-ulanglah mengucap tasbih bersama-sama dengan Nabi Daud. Jadi gunung yang ada pada hari ini dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Daud bertasbih, kemudian gunung pun bertasbih. Gunung ni diikut bagaimana Nabi Daud itu bertasbih. Dia dengar Nabi Daud bertasbih dan diikuti oleh gunung. Itu kelebihan yang ada pada Nabi Daud yang pertama. Kemudian yang kedua, tayra, dan wahai burung-burung, bertasbihlah juga bersama dengan Nabi Daud. Nabi Daud bertasbih kepada Allah, subhanallah, subhanallah. Kemudian para burung, gunung mengikut bagaimana Nabi Daud bertasbih, boleh berkomunikasi dengan sedemikian. Wa alanna lahul hadid. Dan yang ketiga kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Daud, Allah melembutkan besi kepada Nabi Daud. Maksud Nabi Daud ni ada satu kelebihan selain dia burung-burung, gunung-gunung bertasbih bersama dengan dia, dan besi-besi dia akan jadi lembut. Nabi Daud ni kalau dia pegang besi dia boleh membentuk besi hanya menggunakan tangan. Tak perlulah nak perlu alat-alat yang canggih, hanya dia pegang mana-mana besi. Nabi Daud dia boleh pegang, dia picit besi tu, dia bentukkan sebagaimana yang dia kehendaki. Kalau nak buat baju besi, Nabi Daud ni dia ada kisah dia berperang bersama dengan beberapa orang Nabi yang lain. Maka Nabi Daud tu dia pegang baju besi tu, dia lenturkan mengikut bentuk yang sesuai setiap seorang anggota tentera itu. Itu kelebihan yang Allah berikan pada Nabi Daud. Jadi tanda-tanda ini, bukit, gunung, burung, besi yang lembut tu tanda bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ini ada, supaya kita beriman. Kemudian ayat yang ke-19, iaitu faqasafna bihi wa bidarihil ard, daripada surah Qasas ayat 81. Ayat 81 ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bagaimana ketika mana Allah menenggelamkan, siapa dia? Allah menenggelamkan iaitu Qarun. Qarun yang ditenggelamkan. Yang ditenggelamkan ialah dia, yakni Qarun, bersama dengan rumahnya. Dia tenggelam, rumah dia pun tenggelam, ditimbus. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Maka kata Allah, tidak ada yang dapat memberi pertolongan kepada yang ditenggelamkan itu, Qarun itu, selain daripada Allah. Wa makana minal muntasir. Dan Allah Ta'ala sebut diri dia sendiri yang kaya raya itu, Qarun tu, dia pun juga tidak boleh menolong diri dia sendiri. Diri dia pun dia tak boleh tolong, harta benda dia tak boleh tolong, rumah dia nak tenggelam tu dia tak boleh tolong. Bila Allah nak tenggelamkan, tak ada kuasa yang boleh membantu. Kita perlu percaya sedemikian. Kemudian yang ke-20 didatangkan surah Syu'ara ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, fa'auhayna ila Musa. Ayat yang pertama tadi 18, Allah Ta'ala nak sebut kelebihan Allah Ta'ala beri kepada Nabi Daud. Yang ke-19 ni Allah Ta'ala nak sebut kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab tu, tak ada siapa boleh bantah. Yang ke-20 pula Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam. Fa'auhayna ila Musa an idrib bi'asa kalbah. Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Nabi Musa, beritahu Nabi Musa ni supaya memukul laut itu dengan tongkat dia. Famfalaqa. Ini merupakan mukjizat Nabi Musa. Bila dipukul, famfalaqa, maka laut itu terbelah. Disebutkan terbelah sebanyak 12 lorong, 12 lubang. Sebab ada Bani Israel itu, dia ada suku-suku dia. Fakana kullu firqin qad taudil azim. Maka air-air pada setiap bahagian yang terbelah itu menjadi terangkat seperti gunung yang besar untuk diselamatkan. Ini kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan kaumnya. Ketiga-tiga ayat ni menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan Allah itu ada. Walaupun kita tak nampak kelebihan-kelebihan yang diberikan, azab yang diturunkan untuk memberikan kita kefahaman dan juga keyakinan. Dan juga kisah-kisah ini disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Maksudnya kaum Yahudi, Nasrani, mereka tahu kisah-kisah ini pernah berlaku kepada Nabi-Nabi terdahulu. Jadi mengapa mereka ini tidak mahu beriman? Sepatutnya kita yang lebih memahami ayat-ayat Al-Quran ini
pun sepatutnya tidak berlaku perkara-perkara yang buruk, dan kita percaya, beriman kepada Allah yang sifat Allah itu ghaib, tidak dapat dilihat. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika. Wala asin illa allazina amanu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Sallallahu alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.